dahului dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kirimkan hamba-Nya yang bernama hujan, tetapi alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama menunaikan hadir ke rumah Allah bagi menunaikan solat fardu subuh di belakang imam. Satu kurniaan yang cukup besar sebenarnya apabila kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah, lebih-lebih lagi ketika mana orang sedang lena tidurnya. Alhamdulillah, sesungguhnya kita lah tuan-tuan adalah tetamu-tetamu Allah yang dijemput secara rasmi untuk hadir ke rumahnya. Mudah-mudahan menjadi istiqamah dan menjadi kebiasaan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita meneruskan lagi perkongsian ilmu kita di dalam mana kita nak mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum tu tuan-tuan, marilah sama-sama kita memperbaiki niat kita insya-Allah lillahi taala dengan berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Mudah-mudahan setiap saat-saat yang kita tinggalkan ini sentiasa di dalam ibadah. Allah Ta'ala ganjari dengan niat ibadah kita insya-Allah. Bagi mengikut ataupun meneruskan program-program takmir kita tuan-tuan, seperti mana yang dianjurkan oleh pihak pejabat mufti negeri Johor, kita mulakan dengan membaca suratul Kahfi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih lagi diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas muka bumi ini dengan nikmat yang melimpah ruah, ditambah pula kita pada pagi ini Allah Ta'ala izinkan untuk kita berada di dalam satu bulan yang cukup indah, cukup mulia, bulan Rajab, yang mana bulan ini antara bulan-bulan yang termasuk dalam bulan-bulan haram Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 bulan yang bergandingan dan 1 yang berasingan, yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan tu apa tuan-tuan? Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. 3 bulan yang diharamkan. Bulan-bulan haram ini haram berlakunya pertumpahan darah. Dan Allah Ta'ala angkatkan bulan Rajab ini cukup istimewa tuan-tuan. Kerana bulan Rajab ini adalah permulaan
yang mana para ulama mengatakan bahawa bulan ini antara bulan-bulan persediaan sebelum hadirnya, sebelum datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan persiapan dan persediaan awal kita sebelum kita bertemu dengan Ramadan, kita dah mulakan, dah siap-siap dengan bulan Rajab ini. Subhanallah, para ulama menggariskan banyak amalan-amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Rajab ini, tuan-tuan. Antaranya, para ulama kata perbanyakkanlah kita berpuasa sunat pada bulan Rajab. Mulakan puasa-puasa kita ni sebelum kita berpuasa Ramadan, kita mulakan dengan berpuasa sunat pada bulan Rajab. Lebih lagi seandainya kita masih lagi ada puasa-puasa yang belum bergantian pada yang lepas-lepas tu, maka wajiblah diganti. Ini dah kira sudden death dah ni, dah saat-saat akhir ni, wajiblah diganti, terutama pada bulan Rajab ini. Kemudian banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat-selawat yang diajarkan oleh para ulama. Tak kira selawat apa pun, selawat tafrijiyah pun boleh, selawat ibrahimiyah pun boleh, selawat Jibril pun boleh, selawat sajalah, apa jenis selawat pun yang dianjurkan, yang diajarkan oleh para alim ulama, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar, tuan-tuan, apa yang kita lantunkan ucapan selawat itu. Kemudian, tuan-tuan, kita amat digalakkan untuk banyakkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta banyakkan beristighfar, minta ampun pada Allah taala. Antara doa yang dianjurkan oleh para alim ulama adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Bacalah 70 pada waktu pagi dan 70 pada waktu petang, 70 kali. Subhanallah, ini antaralah yang dianjurkan oleh para alim ulama pada kedatangan bulan Rajab ini. Selain itu, tuan-tuan, ada juga doa yang amat dianjurkan untuk kita baca pada bulan Rajab ini. Antaranya adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab juga pada bulan Sya'ban yang mendatang ini, dan sampaikan kita semua pada bulan Ramadan. Subhanallah, kita nak sangat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi sebelum sampainya bulan Ramadan, pastinya kita akan bertemu dahulu dengan 2 bulan ini. Maka kita mulakanlah ibadah kita ini dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan, pada pagi ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita, kita nak menelusuri berkenaan dengan kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Syama'ilun Nabi. Dan pada pagi ini, insya-Allah, tuan-tuan, kita sambung perkongsian kita pada bab yang kelima, insya-Allah. Bab yang kelima. Bab yang kelima menceritakan tentang maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan berkenaan dengan uban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya baginda Nabi ini, tuan-tuan, istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan para sahabat mengambil berat dengan Rasulullah ini, hinggakan uban baginda Nabi juga dilihat oleh para sahabat. Dicatatkan dalam kitab-kitab berkenaan dengan uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Rasulullah sehingga kan ubannya juga dimuliakan oleh para sahabat. Dan sampai ke hari ini kita akan lihat dan kita boleh baca berkenaan dengan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan kita, tuan-tuan, sehebat mana pun kita hari ini, tuan-tuan, berpuluh tahun kita jadi imam contohnya, berbelas tahun kita jadi pengerusi masjid contohnya, bertahun-tahun kita jadi ketua kampung contohnya, tuan-tuan, tak ada pernah seorang pun daripada kalangan anak buah kita yang nak tulis kitab, nak menulis buku berkenaan dengan uban ketua kampung. Tak ada, tuan-tuan.
Tak pernah ada daripada kalangan jemaah kita yang akan menulis buku, buat kitab khusus uban di atas kepala imam masjid. Tak ada. Tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemuliaan yang ada pada baginda Nabi ini, tuan-tuan, sehingga kan uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diceritakan dan dilihat oleh para sahabat, insya-Allah. Jadi pada pagi ini, tuan-tuan, kitab kita akan masuk pada bab yang kelima berkenaan dengan uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musarrifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Qatadah radhiyallahu anhu qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dhalika innama kana shay'an fi sudghaihi walakin Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu khadaba bil hinna'i wal katami. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Sayyidina Qatadah ni dia jumpa dengan Sayyidina Anas, dia tanya dengan Sayyidina Anas, wahai Anas, hal hadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambut? Sayyidina Qatadah ni biasa bila orang bertanya ni mesti dia nak buat kan. Dia tanya ni dia nak buat. Para sahabat ni, tuan-tuan, dia akan buat sesuatu perkara yang mana Nabi buat. Jadi sebelum dia nak buat, dia akan tanya dulu kepada sahabat-sahabat yang hampir, Nabi ada buat tak? Kalau Nabi ada buat, baru dia buat. Ini para sahabat, tuan-tuan. Subhanallah, tabarakallah. Berbeza dengan kita. Kita kadang-kadang yang tu kita layan dulu. Kita tengok ada tak orang yang macam tu. Kalau boleh kita nak orang pertama buat, contohnya begitu kan. Tapi para sahabat tidak. Dia lihat adakah Nabi buat dulu. Kalau Nabi buat, barulah dia nak buat. Jadi Sayyidina Qatadah ni bertanya dengan Sayyidina Anas, wahai Anas, pernahkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambut? Apa kata Anas? Sayyidina Anas pun menjawab, lam yablugh dhalik. Sayyidina Anas menjawab, Nabi tidak uban pada baginda Nabi, rambut Nabi tidak banyak ubannya, tidak ada uban yang banyak untuk baginda melakukannya, untuk baginda mewarnakan rambutnya. Subhanallah. Biasa orang mewarnakan rambut ni kerana ada uban, contohnya kan. Rambutnya yang asalnya putih dah jadi putih, yang asalnya hitam dah jadi putih, jadi dia nak warnakan rambutnya. Lalu Sayyidina Anas kata apa? Sesungguhnya Nabi tidak mewarnakan rambut kerana uban yang ada di atas kepala Nabi tidak terlalu banyak. Subhanallah, tabarakallah. Kemudian disambung lagi, innama kana syai'an fi sudghaihi walakinna Abu Bakr as-Siddiq khadaba bil hinna'i wal katami. Sedangkan ubannya terdapat beberapa helai saja di pelipis-pelipis Rasulullah. Uban baginda Nabi ini tidak banyak, tetapi cuma ada beberapa helai di pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mewarnakan rambutnya yang memutih dengan daun inai dan daun katam. Daun inai dan daun katam. Subhanallah, tabarakallah. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan Sayyidina Abu Bakar pernah mewarnakan rambut. Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, dengan baginda Nabi beza umurnya antara 2 hingga 3 tahun. Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 atau 3 tahun lah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi uban yang ada di atas kepala Sayyidina Abu Bakar lebih banyak daripada di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tengok, tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan, kalau kita tengok waktu sekarang ni lah, kalau kita tengok sekeliling kita, tuan-tuan, kadang-kadang orang muda lebih awal beruban daripada